sekalian, tadi ada seorang yang berkongsikan soalan, iaitu suami seorang penagih dadah sudah 26 tahun berkahwin, tidak pernah memberi nafkah. Wajarkah untuk meminta cerai? Ya? Okey, dia ada step dia. Pertama, Kak, kalau Kak boleh sabar, Akak sabar. Tak boleh sabar, tahap kedua, pergilah ke Jabatan Agama, minta kaunseling untuk isteri dan untuk sebagai isteri dan juga untuk suami. Yang ketiga, tak boleh juga, maka boleh lantik hakam. Hakam ni maknanya orang nak berdamaikan, mana nak baiki. Tak boleh juga, barulah pergi step seterusnya, sebab boleh ditaktifkan perkahwinan itu memudaratkan, ya, kerana nafkah pun tak dapat. Dan mungkin seorang suami penagih dadah bolehlah step seterusnya minta mohon untuk fasah. Kalau hakim membenarkan, alhamdulillah. Kalau hakim tak benarkan pun ada hikmah dia, alhamdulillah. Maka cuba tengok lagi, perhatikan balik. Tapi kewajaran minta tu ada ke tak ada, alasannya ada untuk fasah, ya. Sebab perkahwinan itu memudaratkan. Sebab fasah ni apabila perkahwinan wujud kemudaratan pada perkahwinan. Jadi sedang tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita sedang bincangkan dilema rumah tangga, dan kita sedang bincangkan 4 perkara yang perlu kita upgrade ataupun kita perbetulkan dalam rumah tangga kita. Kemudian tadi itu betulkan cara memandang perkahwinan. Yang kedua, sedang tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita perlu betulkan cara memandang pasangan kita. Cara memandang suami, cara memandang isteri. Kena betulkan. Ada orang yang memandang isteri dengan cara yang, alah, perempuan ni apa, menyusahkanlah. Sedangkan Islam tidak pernah pun mengajar kita berfikir demikian. Ada orang kata memandang isteri macam, alah, kalau isteri je mesti tak tahu apa-apa. Bang, boleh tak? Orang perempuan apa tahu? Mana marah-marah isteri dia. Jadi maknanya cara kita memandang, kerana suami dan isteri, dia dengan latar belakang dia, pendidikan dia, keadaan dia, cara dia dibesarkan memang berbeza. Sebab tu kalau kita memahami pasangan tu memang berbeza, kita akan lebih terbuka. Kita jangan fikir macam dunia kita saja, dan isteri mesti jadi macam kita tak mampu ubah isteri. Suami mesti jadi macam mana kita nak, kita tak mampu nak ubah suami. Tapi kita mampu cuba merubah diri kita, menyesuaikan keadaan. Kadang-kadang kita maklumlah, ya, isteri anak tentera, anak sulung lagi, memang biasa pitching suara pun tinggi-tinggi. Suami anak bungsu, adalah anak bungsu daripada keluarga berhalus, lembut. Maknanya suami makhluk halus saya. Jadi maksudnya, isteri dengan suami kena faham, ini berbeza. Jadi maknanya, isteri kalau panggil suami macam tentera. Maklumlah anak tentera. Abang, makan. Abang, pergi pasar. Suami alah sedih, kan. Kalau isteri bersalin, suami yang menangis dulu. Macam mana, Ustaz? Suami saya banyak menangis, Ustaz. Lah, itu memang kita berbeza. Suami kita berbeza. Cara kita pandang kena faham. Dan berbeza, kena terima hakikat demikian. Kadang-kadang sinapun rahmatullah sekalian, lebih-lebih lagi kalau kita berkahwin yang berlainan bangsa, lebih-lebih lagi lah. Orang Arab contohnya kan memang kasar. Mula-mula kahwin, wah, bukan Habibi, Habibi, Habibati, Habibi. Dah kahwin, anak seorang, Ya Abdullah. Panggil nama terus, terkejut satu kampung dengar panggil, kan. Memang, saya ada seorang sahabat, mana orang Turki. Memang orang bagus, alhamdulillah. Tapi mungkin orang sana perempuannya mungkin agak garang. Padahal ada orang tu, orang sufi tu, orang agama. Dia telefon, bini dia marah dia, tengking dia terkeluar kat telefon ni. Pada orang agama, setara orang agama tu. Saya pernah duduk kat orang Turki, ahli perniagaan yang memang hebat lah, gaya dengan rambut dia, dengan gaya. Pukul 9 lebih, sorry friend, nak balik ni. Kata, awal lagi, my friend, I am a lion, but my wife is a dragon. Macam mana kan? Jadi kita kena faham, memang isteri berbeza. Kalau dah faham macam tu, memang kena terima hakikat. Dan memang ada gagang. Maka kita kena lebih bersabar. Dan memang dia mungkin perang yang macam ni. Kena tabah, kena terima hakikat. Lebih-lebih kalau berlainan bangsa. Kita jangan mengharap benda yang tinggi pada pasangan kita. Kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Saya Puan Siti Rohimi dari Banting. Ya, Puan Siti. Saya ingin nak tahulah sebab ada sebuah perkahwinan tu yang baru seminggu kahwin. Dah tu dia dapat kemalangan, accident. Dah tu suaminya terus hilang ingatan, dia koma dah 2 bulan. Dah tu terus hilang ingatan sampai sekarang ni dah 3 tahun pun. Macam tu juga. Macam-macam ubat, macam-macam usaha. Tak juga
baik kan. Jadi si isteri ni apa yang isteri patut buat? Nak tinggalkan tak sampai hati sebab dulunya dia berdasarkan suka sama suka lah. Dah tu nak ambil pasah ke macam mana yang patut isterinya buat? Apa yang patut isterinya nak buat? Sebab isterinya tu pun muda lagi, baru 20 lebih. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema mengenai kalau suami sakit kan, hilang ingatan. Okey, saya potong sekalian. Pilihan pertama, kalaulah ibu ini, kakak ini, adik ini boleh mampu bersabar kerana memang kasih dia, dan memang biasanya orang perempuan ni lebih solid hatinya kepada sebuah perkahwinan. Jadi maknanya mampu bersabar, tak ada mungkin, dan mampu untuk menanggung dan sebagainya, teruskanlah. Tapi katakanlah tak mampu, maka ada kewajaran untuk minta fasah tu, kena ada kewajaran untuk minta fasah. Tapi saya tak sampai hati, Ustaz. Tak sampai hati, sabar. Habis kami kalau kepulan saya, Ustaz, dah kepulan boleh ada kewajaran minta fasah. Dan tak semestinya juga kalau mungkin kita berpisah, tak semestinya kita tak ambil tahu langsung, boleh bantu sebagai seorang Islam dan sebagainya. Tapi pilihan pertama boleh sabar. Kalau mungkin muda lagi, umur 20 lagi, mungkin panjang lagi, mungkin kendak-kendak diri itu banyak lagi yang keperluan-keperluan lagi, ada kewajaran boleh untuk minta fasah. Jadi dua pilihan yang mungkin kita boleh kongsikan. Salam untuk rahmat Allah sekalian. Jadi kita sedang bincangkan dilema rumah tangga, dan antaranya adalah macam mana cara kita memandang pasangan kita, pandang suami, pandang isteri macam mana. Jadi maknanya jangan terlalu pandang yang terlalu sempurna. Lebih-lebih lagi kalau berlainan bangsa, memang kena tahu dia ada perangai asal dia, kena ambil. Jangan kita nak mentang-mentang bercinta itu saja kita ambil, lepas perkahwinan kita kena banyak lagi berhadapan dengan benda yang tidak dijangka. Itu memang kena terima hakikat itu. Kemudian dalam betulkan pandangan memandang cara memandang pasangan kita, iaitu jangan mengharap tinggi kepada pasangan kita. Kan kadang-kadang pasangan kita ni kita kata, Ustaz, dia kan seorang ustazah, Ustaz. Tapi kalau marah atau maki-maki saya, Ustaz. Maksudnya dia mungkin ilmu Qurannya tinggi. Kan? Dan jangan kita sangka kerana ilmu Qurannya tinggi, dia juga tinggi dalam kemahiran berkomunikasi dalam rumah tangga. Tak semestinya. Tapi kan Ustaz, suami saya, Ustaz, dah jadi mutawif pergi haji. Haji berapa kali, umrah, bawa orang dah pergi umrah, Ustaz. Dengan orang berkomen baik lagi. Yalah, insyaAllah. Tapi dengan isteri, tak semestinya ilmu haji dia tinggi, ilmu rumah tangga pun tinggi. Jadi maknanya manusia itu ada kelemahan. Jangan terlalu menganggap tinggi. Kita terima hakikat dari kelemahan itu, kelemahan ini dan sebagainya. Kemudian, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Saya Puan Harmia dari Pulau Pinang. Ya, Puan. Saya ingin nak tanya dan nak minta nasihat saya dari Ustaz. Saya baru saja mendapat tahu kata suami saya dah kahwin lagi satu. Ya. Saya dah berkahwin selama 18 tahun. Dan suami saya yang kahwin lagi satu ni dah masuk hampir 5 tahun. Tapi baru sekarang saya dapat tahu. Jadi saya nak nasihat dari Ustaz. Apa yang patut saya buat? Terima kasih. Ya. Okey. Salam penonton rahmatullah sekalian. Yang pertama, Islam tak menafikan kemanusiaan. Apabila seorang isteri tahu bahawa suami kahwin lain, memang ada sedih. Dan suami pula tak boleh kata, awak kena terima, ini hukum Tuhan dan sebagainya. Ya, betul. Tapi sudut kemanusiaan kena belai perasaan isteri. So jangan maknanya ketika berlaku tegang, kita pun tinggalkan isteri seseorang, komunikasi makin jauh. Tak. Kita kena faham, seorang isteri, dia memang ada rasa terasa dan kasihan pada perasaan itu. Kena kasihan. Jadi jangan kita pula dah lah dia tahu dalam keadaan sedih, kita marah dia lagi, buat tak tahu lagi, malah nak balik lagi. Habis Ustaz, saya balik dia kena maki, saya balik dia. Dan memang itu dia memang perasaannya ketika tidak stabil. Kena tahan lah. Kena pujuk, kena balikkan balik semangat isteri, motivasi isteri, kena tolong dia. Kalau dia maki kita, dah diam. Jangan kita ambil hal, sebab memang sebagai manusia dia terasa hati. Tapi kan Ustaz, dia kena terima, ini hukum Tuhan. Ya. Tapi adakah kefahaman dia tu sampai seperti mana yang kita harapkan? Kena bantu. Jangan tinggalkan isteri keseorangan. Lebih-lebih lagi kalau seorang itu berkahwin lebih. Ada 5 tahun lagi tak tahu, tak begitu. Kalau daripada awal pun maksudnya rasa sedih, ini tiba-tiba dah tahu dah. Itu belum lagi tahu ketika mati. Kita sedih kat mayat suami, tiba-tiba ada perempuan sebelah lebih sedih lagi.
Rupanya rupa madu sebelah ni. Walaupun dah jadi mayat pun awak ni tak beritahu saya kecubit mayat tu. Tu belum tahu lagi ketika mati baru tahu, subhanallah. Jadi memang Islam tak menafikan kemanusiaan. Jadi abang-abang, ayah-ayah saya kat luar, kalau kita kahwin ataupun mungkin ada peristiwa kawan-kawan, kita bagi semangat. Dan kena ingat, kalau kita pergi, mungkin isteri kita ada perangai marah dan sebagainya, kena sabar. Sabar itu memang mana fitrah, memang perempuan biasanya susah untuk terima benda itu. Kena sabar, kena fahamkan, kena banyak doa. Bagi akak tadi, sabar kak, dan seluruh kakak-akak di ibu saya di luar, kalau kita mengalami keadaan demikian, sabar, minta pada Allah, dirikan solat, berdoa. Jangan, yang penting kalau suami kita tanggungjawab, alhamdulillah. Kan kita sebenarnya yang penting suami bertanggungjawab. Kalau kahwin seorang pun tapi suami tak bertanggungjawab, maknanya kuranglah manfaat dia. Tapi kalau suami jenis bertanggungjawab, insya-Allah jenis baik, jenis ilmu, jenis berakhlak, faham, tanggungjawab, nafkah tak diabaikan, insya-Allah walaupun sakit hati kita tak apa. Janji anak kita dibesarkan dengan baik, dan mudah-mudahan kebaikan semakin baik. Mudah-mudahan kita pohonkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam mengenai pasangan, sedang putuskan, kita kena kenali mazmumah pasangan. Mazmumah ni apa? Mazmumah ni kelemahan. Dan setiap pasangan tak sama mazmumah dia. Tak sama. Ada kadang-kadang seorang lelaki, mazmumah dia tu pada seorang perempuan. Memang dia kalah tengok dahi licin contohnya kan. Memang dia akan kalah. So kita faham, oh tu mazmumah dia. So jangan dedahkan perkara-perkara yang boleh mengembangkan, menyemarakkan mazmumah dia. Dia bukan saja nafsu. Nafsu satu hal. Mazmumah ni maknanya kelemahan diri. Dan apabila mazmumah campur nafsu, seorang haji pun dia boleh kalah. Katakan mazmumah dia memang perempuan, campur nafsu, dia dah tahap tinggi ke, maknanya tahap orang agama ke, AJ ke masjid ke, ahli jawatan kuasa masjid ke, imam ke, dia akan kalah. Kalau kita kena faham mazmumah isteri kita macam mana, mazmumah suami kita macam mana. Kadang-kadang ada mazmumah orang tu pada harta. Itu kadang-kadang dilema dia, ustaz. Suami saya ni ustaz, dia tak kira harta tu haram ke halal ke, mana kita tahu itu mazmumah dia. Dia memang kalah dengan duit contohnya kan. So kita kena bantu dia. Kan? Jadi maknanya mazmumah kita kena faham. Ustaz, isteri saya ni ustaz mengaji Quran, tapi memang kalau marah tu macam lupa diri ustaz, mekik-mekik dan sebagainya. Itu mazmumah dia. So kena bantu dia. Jadi kelemahan, kita kena faham kelemahan ataupun mazmumah pasangan kita. Setelah kita faham, jangan wujudkan benda-benda yang menyemarakkan mazmumah dia. Apa pun keadaan dia, nafsu campur mazmumah boleh tombang seorang itu. Sebab itu kalau suami kita jenis pantang tengok dahi licin, janganlah sampai mana kita dedahkan benda-benda yang boleh ataupun suatu faktor yang boleh menyemarakkan mazmumah itu. Kalau mungkin isteri kita ni jenis orang yang bergaya, ustaz, dia bukan fikir saya susah cari duit ustaz, asyik order je, cincin lah, gelang lah, apa sebagainya. Mana dia kelemahan di situ. Macam bantu dia memperbaiki diri dia. Kita dah pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, boleh bantu saya tak? Saya nak tanya berkenaan dengan isteri saya. Saya lepas dalam 5 tahun berkahwin. Tapi isteri saya dia macam masih lagi tidak mahu semayang sebab saya dah puas sama nasihat dia kan. Macam mana cara nak macam bagi hati dia terbuka untuk dia menerima macam lebih semayang lah, semayang macam dia tanggungjawab dia memang dia buat tanggungjawab sebagai isteri, tapi dia macam dia tak mahu semayang Ustaz. Terima kasih. Jadi saya pun rahmatullah sekalian. Okey. Kadang-kadang alhamdulillah isteri itu bagus orangnya, tanggungjawab pada anak-anak dia jaga baik, memang layan suami baik, memang baik. Cuma masalahnya tak maknanya tak nak sembahyang. Macam mana nak berubahkan dia? Ubahkan dia. Sebenarnya kita kena balik pada prinsip asas, kita tak mampu nak ubah manusia. Kita mampu tolong dia, kita tak mampu ubah manusia. Kita boleh cuba usaha ubah diri kita. Kita tak mampu ubah manusia. Jadi teruskan teguran, ajak dia. Sebab macam saya sebut tadi, orang boleh berubah dengan sini dan sini. Kalau sini boleh berubah, sini boleh berubah, dia boleh berubah. Jadi fahamkan dengan agama dan tegur dan kasih sayang, maka insya-Allah benda yang berhati akan jatuh ke hati. Jadi kita bertemu sebelah-sebelah.